pertama sekali ialah Ustaz Jalani sendiri. Silakan Ustaz, program kita yang masyhur. Yang kedua, saya nak jemput Ustaz Khairuddin Al-Takiri, Dr. Khairuddin Al-Takiri. Silakan. Ada juga Profesor Madya Muhammad Nasri Zainul Abidin, Dr. Mazhar, Dr. Pelegah Hadapan. Dan yang terakhir ialah Profesor Ahmad Adam. Dipersilakan. Baik, saya bertanya kepada semua, apa khabar semua orang baik? Alhamdulillah. Kita bertanya yang lelaki lah. Yang lelaki apa khabar? Yang muslimin? Alhamdulillah. Kita bandingkan dengan yang muslimat, apa khabar? Tidak cukup kuat, ya? Yang muslimin apa khabar? Yang muslimat apa khabar? Baik. Seronok dengar. Alhamdulillah dapat kita bersama pada hari ini. Nama saya Firdaus Rahim daripada Nottingham. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan mendengar sakit bagi soalan ini nak tujukan kepada barisan panel kita, ya. Dan alhamdulillah juga dapat kita berterusan dalam kedudukan untuk menuntut ilmu, ya. Sebab apa? Sebab dalam kita berterusan dengan kedudukan menuntut ilmu ini, kita berterusan dimaafkan oleh Allah SWT, ya. Sebagaimana orang yang L, yang berlesen L mantu kereta. So kalau lesen L dia terberhenti tengah jalan, orang akan maafkan, ya, sebab dia lesen L. Tapi lesen penuh dia terberhenti juga, itu adalah satu kesilapan yang besar lah, ya. Baik. Dan tujuan kita mengadakan sesi forum ni, ya, untuk mencari solusi kepada permasalahan-permasalahan yang kita semua tahu, ya, dalam konteks politik negara kita, politik di antara parti-parti politik yang ada perbezaan pendapat dan sebagainya. Apakah solusinya? Dan saya akan beri masa, kita akan format forum kita pada hari ini. Sesi pertama akan dilaksanakan dengan soalan dari saya sendiri. Hanya satu sesi. Dan kemudian saya akan buka soalan kepada semua hadirin untuk bertanya sebarang soalan. Dan untuk sesi pertama ni, ya, saya akan berikan hanya 5 minit sahaja kepada barisan panel kita yang dihormati. Dan kemudiannya kita akan bertukar ke panel seterusnya. Boleh, ya? Baik. Yang pertama sekali kepada Ustaz Jalani, ya, daripada Darul. Baik Ustaz, kita dah lihat bahawa mahu rakyat, ya, kepada Islam itu semakin naik, ya. Kita lihat kalau dulu di Universiti Melaya sendiri dimaklumkan apabila seorang pelajar memakai tudung, kecoh saat itu di universiti itu, walaupun seorang pelajar sahaja, ya, sebab tidak ada ramai yang bertudung. Dan pada hari ini ramai, kan, kebanyakan yang bertudung di universiti yang wajib. So mahu orang berislam itu makin bertambah, ya. Dan kita tahu Islam ni rahmatan lil alamin kepada semua rakyat Malaysia. Ya, kita dah faham Islam as a sistem. Tapi Ustaz, apa cabaran pertama dalam kita kata kita nak aplikasi Islam? Kepada Ustaz, persilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya akan jawab dari perspektif pengamalan undang-undang. Bila orang nak kepada Islam ataupun sebahagian pihak mahu kepada Islam, tetapi akan ada dia punya obstacles, ada halangan, cubaan, duri-duri di pertengahan jalan. Apa benda itu? Saudara muslim sekalian, satunya ialah kerana fobia kepada istilah. Fobia kepada istilah. Saya nak mencari contoh bagaimana sejarah ataupun proses perbankan Islam di Malaysia. Jika saudara-saudara masih ingat, dia bermula dengan istilah SPTF, kan, skim perbankan tanpa faedah. Kenapa tak mula dengan SPI, skim perbankan Islam? Sepatutnya senang saja, kita nak buat Islam, jadi kita perkenalkan skim perbankan Islam. Tapi yang berlaku di Malaysia, kita bermula dengan SPTF, skim perbankan tanpa faedah. Selepas skim perbankan tanpa faedah berjaya, barulah diperkenalkan SPI, skim perbankan Islam.
Ini menunjukkan bahawa kita ada masalah dari sudut sebahagian masyarakat begitu. Saya tak tahu nak guna istilah apa, tapi saya boleh ungkapkan sebagai fobia kepada perkataan Islam. Takut, bimbang dan sebagainya terhadap perkataan Islam. Begitu juga apabila kita berbicara tentang beberapa rakan daripada pejabat pegawai negara dalam masalah menggubal undang-undang, bagaimana kita nak mengharmonikan undang-undang sivil yang ada di Malaysia dengan undang-undang syariah. Maka antara pendekatan yang diambil oleh beberapa rakan kita di pejabat pegawai negara ialah kita cuba untuk menyediakan atau menggubal undang-undang yang harmoni dengan syariat tanpa memperkenalkan atau menamakan undang-undang itu sebagai undang-undang Islam. Jangan bagi nama, ini undang-undang Islam, jangan. Jangan kata ni hudud lagi lah kan. Jangan bagi nama ini kisos, jangan. Tapi Ustaz, adakah maksud kita takut, kita sebagai Muslim, kita takut berada Islam? Sebab sebahagian daripada masyarakat kita sama ada dia takut ataupun dia tidak yakin ataupun pelbagai kebimbangan kepada perkataan Islam itu sendiri. Jadi caranya ialah untuk kita mengatasi masalah ini ialah kita memperkenalkan Islam. Ini bukan the only way, tetapi salah satu cara. Salah satu caranya ialah kita perkenalkan Islam tanpa mereka sedar. Selepas mereka dapat mengetahui nikmatnya Islam, eloknya Islam, barulah kita bagi tahu ini dia Islam. Jadi saya rasa setakat itu wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Saya nak beralih kepada Ustaz Dr. Khairuddin Al-Takiri. Saya menghormati ilmu Ustaz, alhamdulillah. Saya bukan yang pertama bertemu dengan Ustaz, ya. Cuma saya dapati ada kenyataan Ustaz yang agak tidak konsisten, Ustaz, ya. Ustaz menyatakan Ustaz menolak sistem kepartian, tapi Ustaz bersama PAS. Saya dimaklumkan begitu, betul ke Ustaz? Ya. Jadi soalan saya, kenapa Ustaz bersama PAS? Kalau begitulah adanya. Terima kasih kepada pengusi. Mungkin Dr. Asri boleh bantu dijelaskan. Sebab saya dalam banyak keadaan sentiasa bersatu pandangan dengan Dr. Asri. Dan saya menyatakan bahawa sistem kepartian yang wujud di Malaysia tidak bersumberkan kepada Islam secara sepenuhnya. Tetapi dia wujud kerana menghargai atau untuk kita kata nak guna istilah apa, sesuai dengan tuntutan perlembagaan. Sistem kepartian yang ada pada hari ini menjadi alat untuk mencapai satu matlamat, namanya menegakkan pemerintahan. Dan kewajipan kita untuk pastikan bahawa pemerintah itu diperintah menggunakan prinsip-prinsip Islam. Oleh kerana itulah wasilah yang ada, maka mau ataupun tidak, perlibatan dengan politik kepartian itu merupakan satu keperluan semasa untuk kita mendapatkan pertamanya sebuah negara yang kita impikan, pemerintah menggunakan prinsip-prinsip Islam. Satu. Yang kedua, mengambil kaedah akhafu dararain, antara dua mudarat. Perlibatan tidak melibatkan diri dengan politik kepartian mendedahkan negara kepada dikuasai oleh parti politik yang tidak berusaha merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kalau tak terima persoalan kenapa saya bersama dengan PAS, saya bersama dengan PAS ketika umur 17 tahun. Ketika di kampung, keluarga saya semuanya UMNO, tetapi saya orang yang minat surau dari kecil lagi. Dan surau di sebelah rumah saya ini ramai orang PAS. Dan saya menjadi ahli PAS kerana suasana seumpama itu. Tetapi itu PAS ketika tidak ada ilmu. Bila kita belajar dan kita menuntut, kita mengaji, kita gunakan prinsip. Dalam perlembagaan, Parti Islam Malaysia menetapkan dua keadaan. Satunya PAS adalah parti politik dan PAS adalah parti dakwah, politik dan juga dakwah. Gerakan Islam mesti berperanan dalam dua keadaan. Satunya peranan politik
Yang kedua, peranan dakwah. Pertamanya, kalau kita merujuk pada Al-Quran yang menyebut wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dalam surah Ali Imran ayat 104, menjelaskan dua benda. Satunya, yad'una ila khair, kita dakwah pada orang Islam. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, merujuk cerita amar ma'ruf nahi munkar kalangan orang Islam. Berarti kewajipan gerakan Islam ialah kerja dakwah. Yang kedua, kerja politik. Oleh kerana menegakkan pemerintahan Islam satu kewajipan, maka jalan untuk mencapai pemerintahan Islam dalam konteks Malaysia ialah menerusi parti-parti politik yang melibatkan di dalam pilihan raya. Untuk kita impikan calon bebas bertanding dalam pilihan raya dan menguasai negara dan negeri, itu adalah mustahil dalam konteks politik semasa pada hari ini. Maka dalam keadaan itulah kita melihat parti Islam se-Malaysia itulah yang paling al-aqrab, yang paling dekat, yang mencatatkan dengan jelas pada prinsipnya dua makna yang dicapai. Satunya ialah dakwah, yang keduanya adalah gerak kerja politik untuk mencapai cita-cita politik Islam. Maka itu yang terbaik yang ada dengan prinsip yang ada, walaupun mungkin ada kelemahan pada praktikalnya yang boleh berubah semasa ke semasa. Kan yang penting ialah prinsip yang tidak berubah. Dan parti Islam se-Malaysia meletakkan bahawa rujukannya ialah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Empat benda yang menjadi sepakat pada ahli ulama dan empat usul. Artinya sebarang kesilapan yang berlaku, kebincangan yang berlaku, maka akhirnya boleh rujuk pada empat sumber tadi. Sebarang tindakan ahli politik ampas, pandangan, idea, tindakan, apa saja bila bercanggah dengan empat benda tadi, automatik akan terbakar. Dan sebagai ahli parti, kalau saya sebagai ahli PAS, apa sahaja kesilapan dalam tindakan parti Islam se-Malaysia yang bercanggah dengan empat perkara tadi secara ijma' tanpa ada khilaf, maka saya akan mengatakan dan mesti dibangkang. Baik, Ustaz. Kecuali berlaku pada benda yang ada khilaf. Itu pandangan jawapan Allah Ta'ala. Jazakallah. Terima kasih, Ustaz. Saya beralih pada panel ketiga, iaitu Prof. Adam Ahmad Adam. Maafkan saya. Saya sendiri tertarik dengan perbincangan sejarah oleh Profesor sebentar tadi, ya. Dan saya teringat satu dalam buku Subkilatif Istimewa Terkenal, ya. Dia menulis bahawa 50 tahun yang sudah, Tunku ini seorang yang minat, yang kita suka menulis dalam tulisan Jawi, ya. Dan bahkan kita punya pengisytiharaan kemerdekaan itu di dalam tulisan Jawi, ya. Tetapi setelah 50 tahun tulisan Jawi sudah terhakis, ya. Bahkan barangkali mungkin di kalangan kita pada hari ini tidak ramai yang boleh baca Jawi dengan lancar, ya. Boleh baca Quran, tapi dia ada barisan sebab kita tak mampu baca Jawi. Jadi bagaimana, ini bukan persoalan dari 50 tahun yang akan datang, bahasa kita ni akan diambil alih oleh bahasa Inggeris barangkali, ya. Ada yang menyimpatkan bahawa dalam masa 100 tahun dua bahasa saja yang akan hidup, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin, ya. So itu kita kata jangkaan, atau kita kata apa tadi, kata apa boleh saya lupa, spekulasi, ya. Baik, saya nak tanya kepada Prof, dan Prof menyentuh sumber sejarah berbeza dan sebagainya semua tadi, ya. Bagaimana sebenarnya kita nak belajar sejarah ni, Profesor? Bagaimana kita nak belajar sejarah yang sebenarnya dengan sumber yang berbagai, ada yang menyebarkan agenda dia. Bagaimana sebenarnya kita nak belajar sejarah dan mengambil ibrah daripada sejarah? Sebab kami sebagai anak muda biru. Saudara moderator, terima kasih, ya. Saya duduk di sini semacam duri diapit oleh bunga-bunga yang indah. Saya dikelilingi oleh santri. Saya akui itu, ya. Tapi saya seorang Muslim, tapi bukan santri.
Jadi pandangan saya ialah pandangan berasaskan kenyataan sejarah. Nah, prinsip sejarah yang pertama-tama sekali ialah mencari kebenaran. Kebenaran itu sebenarnya ilusif. Susah mencari kebenaran. Oleh itu, para sejarawan akan mencari sumber-sumber seboleh mungkin untuk menegakkan kebenaran. Nah, kalau sumber itu setakat yang ada, itu sajalah sumbernya, maka sejarawan akan memberi kualifikasi katanya untuk atau berdasarkan sumber yang terdapat masa kini, keadaannya demikian. Tetapi sejarah itu tidak muktamad. Sebab lagi banyak research dilakukan, maka penemuan-penemuan baru itu akan mengokoh pendapat yang baru. Saya tertarik misal contohnya dikatakan orang umum ya, orang Muslim mengetahui Nabi kononnya beristrikan Aisyah pada usia sangat rendah, remaja lah ya. Tapi ada seorang orang Amerika, kalau silap saya, dia buat research dan dia lihat keadaan partisipasi Aisyah dalam perang India ya, India. Dan dia mengatakan, dia buat kesimpulan, tidak mungkin dia berumur atau berusia 9 atau 10 tahun. Tidak mungkin. Katanya sekitar 17. Paling rendah 16 katanya. Artinya perlu research. Demikian ulama-ulama Muslim, bukan saja di Malaysia, harus melakukan research juga. Input research itu sangat penting. Bukan jawatan profesor atau dekan atau chancellor saja. Saya lihat masalah yang dihadapi oleh rakyat Muslim Malaysia ialah keterbatasan maklumat. Jadi timbulnya misinterpretation. Nah, orang sejarah cuba mengetengahkan lebih banyak maklumat berdasarkan bukti. Kaedah yang penting yang ditunjukkan oleh Ibn Khaldun, sejarawan dunia yang tidak memihak. Dia akan mengatakan, dia mengkaji itu tentang bagaimana pengamalan orang Islam terhadap setengah-setengah yang dianggap amalan agama. Katanya ini berdasarkan kepercayaan Babilonia atau kepercayaan Mesir lama, dan dia menolak ini mitos katanya, bukan sejarah. Dia berani mengatakan itu. Jadi dia membuat pembaruan yang kemudiannya diikuti oleh orang-orang seperti Hegel, seperti beberapa orang sejarawan Barat lagi, Toynbee, yang menekankan dan mereka menyanjung pendapat Ibn Khaldun. Jadi saya rasa di Malaysia masalahnya pengajaran sejarah itu ada niatnya, ada motifnya. Motifnya ialah untuk menegakkan sesuatu doktrin kepartian atau politik yang tidak berasaskan kebenaran. Itu masalahnya. Dan kalau kita coba terlalu banyak mempropaganda, kalau saya mempropaganda kepada Anda tidak akan percaya kepada saya. Baik, Prof. Jadi apa definisi kebenaran di situ? Saya dah katakan kebenaran itu ilusi, tapi you have to give evidence. Ya? Seperti Anda untuk menyiasat satu pembunuhan, Anda tidak boleh spekulasi semata-mata. Jadi kalau misalnya benda itu belum cukup, ini satu spekulasi. Kita harus kaji lagi. Jadi pengkajian itu terus menerus. There's no limit, no stoppage. Saya tidak mau makan masa lama. Terima kasih ya, Profesor. Baik, seterusnya kepada panel kita yang terakhir ya. Yang keempat, Profesor Madia Putrasari. Profesor sebenarnya tadi telah membawakan satu, kita kata, bahasan sejarah yang panjang secara umum lah ya. Kita melihat bagaimana daripada dalam Islam, Islamic States, negara mula dan sebagainya. Dan saya bertanya kepada Profesor sendiri ya, bagaimana kita melihat adakah definisi negara Islam yang cuba kita capai ya, adakah ia sama dengan sebuah negara teokrasi sebagaimana yang mungkin
seringkali kita dengar disifatkan disamakan dengan negara Iran sendiri dan juga negara federasi yang difahami oleh Barat, ya. So adakah ia sama? Dan kalau tidak, apakah perbezaannya? Sebab kalau lihat Indonesia sendiri, DAP secara langsung, ya, dia menentang negara federasi tapi dia bersama-sama dengan PAS. Nampak kontradisinya di situ. Macam mana, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi dan rakan-rakan ahli panel. Ada dua perkara dalam kehidupan yang digunakan oleh manusia untuk menguasai orang lain. Pertama ialah politik. Orang berpolitik kerana nak menguasai orang lain. Yang kedua ialah agama. Agama itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, kepercayaan. Tak apalah kita nak berpercayaan ataupun agama, tapi kepercayaan. Kepercayaan apabila kita ada kuasa politik, kita dapat menguasai rakyat. Demikian juga apabila kita ada kuasa agama, kita dapat menguasai rakyat. Sebab itu seringkali golongan politik itu bertentangan dengan golongan agama kerana masing-masing rival, bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Dan dalam masa yang sama, kita akan dapati sering juga golongan agama dan golongan politik bekerjasama kerana mereka ingin membantu dalam nak menguasai orang lain. Itu yang saya kata, Tok Imam di kampung, walaupun suara dah tak keluar, tapi minta jawatan tak nak. Bukan soal kerana dia minat sangat dari imam, tapi di situ ada nikmat berkuasa tak ada orang lain. Dan penguasaan terhadap orang lain ini satu jenis sifat yang Allah jadikan pada manusia. Manusia suka dia diberi perhatian. Even budak-budak kecil-kecil pun dia suka bapak dia tengok kalau apa yang dia buat. Tabiat manusia. Tetapi tabiat ini jika tidak dikawal, ia sangat bahaya sehingga dia akan kuasai orang lain di atas apa kos pun, di atas apa harga. Dalam sejarah kita akan lihat, kalau di barat kita tahu bagaimana gereja bekerjasama dengan istana atau bekerjasama dengan pihak yang berkuasa, pemerintah, dalam menguasai rakyat. Maka fatwa daripada gereja digunakan supaya rakyat taat kepada pemerintah, dan pemerintah juga menempatkan golongan agama yang memberikan sokongan kepadanya dengan jawatan-jawatan yang menarik. Sehingga mereka berjaya memisahkan church daripada penguasaan negara. Ini suatu kejayaan. Dalam dunia Islam, bukan sedikit dalam sepanjang sejarah, agama digunakan oleh pemerintah untuk menguasai rakyat. Bila tengok rakyat tak taat, cari fatwa daripada ulama supaya rakyat taat. Walaupun fatwa itu dihentang pukang. Dan demikian juga orang agama apabila rasa pengaruhnya hilang, cari golongan politik untuk tempatkan dia semula. Maka apabila sebuah negara agama ditegakkan, persoalan ini timbul. Negara agama ataupun negara, kerana sebenarnya negara agama ini dinamakan dengan Islamic State ataupun yang saya sebut, ialah negara yang muncul begitu jelas dalam pemikiran orang setelah revolusi Iran. Ternyata revolusi Iran, Khomeini, walaupun orang menyokong Khomeini banyak kerana mengharapkan demokrasi, akhirnya Khomeini memperkenalkan wilayatul faqih, the absolute authority of faqih. Yang mana dengan itu maka rakyat kena taat kepada faqih, supaya jangan mempersoalkan apa yang dikeluarkan oleh pemimpin yang juga golongan agama. Kalau dulu di pondok-pondok selalu kata, barang siapa banyak bertanya maka lemahlah imannya. Jangan tanya Tok Guru berkuasa penuh. Sayyidina Umar apabila naik dan Abu Bakar naik, perkara asas yang mereka tegakkan soal kuasa rakyat untuk mempersoalkan mereka. In ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu lihat aku salah, betulkan aku. Tapi seringkali negara yang ditegakkan dalam oleh agama, apabila pemerintahnya itu mullah, maka fanatik di sekelilingnya akan membentuk satu perkara, iaitu tak boleh dipersoalkan kuasa faqih ataupun kuasa pemerintah. Kerana dia, itu yang timbul idea pemerintah bayangan Tuhan ataupun kan
pemerintah, raja, sama juga. Raja bayangan Tuhan. Saya telah uraikan jawab soalan itu dalam artikel saya yang ditimbul oleh seorang Fadilatul Syekh di Malaysia. Ini adalah perkara yang mesti kita jaga. Kemudian mula golongan agama ni, dia rasa agama yang dia percaya mesti dilaksanakan setiap ke atas setiap individu rakyat. Dan dia cuba nak masuk campur dalam public domain, ruang awam. Maka dia mungkin akan menghalang orang menyanyi, mendengar muzik, tidak membenarkan fakulti-fakulti yang menghasilkan karya seni. Sebab apa? Dia rasa kuasa dia dan tak boleh dipersoalkan. Jika dipersoalkan, maka dia akan menentang Tuhan. Baik Ustaz, saya nak tanya, dalam konteks Malaysia, adakah UMNO sendiri cuba bertindak sedemikian rupa atau PAS dia ni pada Imam Ustaz? Saya rasa ini perkara yang mesti dibuat oleh rakyat awam. Mesti menghalang kuasa mutlak ini diberikan kepada pemerintah. Baik, macam mana tu Ustaz? Ini kita mesti educate rakyat, memberitahu bahawa saya tak boleh. Kadang-kadang orang berpendidikan seperti saudara ataupun selainnya, apabila terikat dengan gerakan Islam ataupun terpengaruh dengan tokoh-tokoh tertentu, dia mula membentuk satu persepsi. Jangan tanya Tok Syekh kita, dia lebih tahu pada kita, walaupun dia pemerintah yang salah. Ataupun kalau dia pengampu pemerintah, dia akan kata segala-galanya pemerintah punya tindakan tak boleh dipersoalkan. Banyak persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam, pemerintah tidak boleh dipersoalkan, tidak dengan hujah politik, tapi dengan hujah agama. Sebab itu, permasalahan pengajian siasah syariah mesti diperbaharui dalam kerangka politik moden. Tak boleh kita baca karya-karya lama yang sentiasa nak stres satu poin. Apa pun pemerintah buat, jangan dipersoalkan. Ini yang saya petikankan berupa kenyataan ulama muda UMNO. Betul pada teks yang mereka baca itu, tetapi salah pada konteks yang mereka letakkan. Inilah perkara. Tendensi ini, kecenderungan ini bukan hanya ada kepada UMNO, ada juga pada PAS. Dan ada, mesti dijaga. UMNO kita tahulah dia. Tetapi PAS pun kita tak tahu lagi macam mana dia nak mereka. Tapi saya fikir UMNO mula jadi UMNO, saya sebut dalam Himpunan Agung UMNO yang lepas pun saya sebut, bagi saya rasa ada tak wakil UMNO di sini, saya tak pasti. Saya kata UMNO kebelakangan ini cuba nak jadi PAS 80-an. PAS 80-an semua benda Qala Allah Allah berfirman, macam walaupun benda tu terdedah pada 1000 penafsiran, yang lalu menggunakan nas-nas agama, isu Melayu, isu pun dibalik pada agama. PAS dah tak apa buat benda ni lah, UMNO buat pula. Semalam utusan telefon saya tanya, adakah Anwar Ibrahim telah batal akidah dia? Saya kata saya orang yang mana tak bersetuju dengan PAS apabila isu kafir mengkafir timbul. Sekarang saya fikir UMNO pula kecenderungan nak bangkitkan kafir pula. Kau nak berbalah atas bedan, atas gelanggang politik. Jangan tarik masuk isu-isu akidah yang seperti ini. Kerana pengkafiran itu pengkafiran politik. Kafirnya kafir politik, bukan kafir akidah. Sebab dia kalau dia masuk UMNO balik, dia jadi insan saleh. Baik, terima kasih kepada barisan panel kita untuk pusingan pertama. Kali ini saya dengan hormat menjemput seluruh hadirin untuk bertanyakan soalan. Sebarang soalan yang dilalukan. Okey, pertama di sana, soalan kedua siapa yang bertanya? Dua, soalan ketiga. So saya kami tiga soalan yang pertama dulu. So minta perkenalkan nama dan daripada mana dan soalannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqah Sulaiman daripada University of Law. Soalan saya pertama kepada Ustaz Khairuddin tentang isu yang mungkin baru-baru ini lah ditimbulkan dalam salah satu forum Cina Harian tentang salah seorang daripada ahli parlimen Barisan
International yang telah mempertikaikanlah, yang mengatakan bahawa dalam kempen-kempen PAS, PAS menggunakan rasuah syurga. Jadi apa pendapat Ustaz tentang perkara tersebut, dan adakah itu betul satu bentuk rasuah? Dan Baik, soalan kedua. baiklah. Pada Dr. Tasri, Dr. Tasri adalah seorang yang bebas, maksudnya tak terikat dengan mana-mana. Betul ke doktor? Masa bebas. Yang dipahami lah. Jadi dan kita semua maklumlah ada terdapat pelbagai gerakan Islam ataupun jemaah Islam di Malaysia lah khususnya, dan salah satu parti gerakan Islam yang dominan adalah PAS sendiri, yang kiranya yang paling berhadapan lah dalam memperjuangkan Islam. Jadi soalan saya ialah, macam mana tindakan golongan yang bebas dan golongan gerakan Islam lain yang suka untuk menegur PAS secara terang-terangan di media? Kenapa tidak mengambil pendekatan membetulkan dari dalam? Kenapa dia seolah-olah menunjukkan bahawa... Baik, kenapa doktor tak masuk PAS? Gitu ke? Soalannya dah tenang soalannya. Kenapa teguran kepada apa yang PAS buat tu tak dibuat secara dalaman? Kenapa perlu dihebatkan Baik. di media? Sudah soalannya. Sebab benda tu akan... Terima kasih. Soalannya. Soalan kedua tadi. Ini berkait dengan Nama dan daripada mana saya Muhammad Basri dan dari Universiti Warwick. Berkait dengan Ustaz Khairuddin tadi menyebut ulama, beliau cakap tentang orang berilmu. Adakah itu semata-mata orang yang pandai dalam ilmu agama? Cukupkah hanya ilmu agama dalam seorang pemerintah? Bagaimana dengan ilmu-ilmu lain sebagai fizik, ekonomi, perubatan dan sebagainya? Baik, terima kasih Bazli. Soalan ketiga, silakan. Berbagi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali daripada University of Manchester. Saya satu soalan. Kalau kita lihat di UK, kita nampak ada pelbagai sistem walaupun dalam sistem kapitalis, sistem sosialis mampu beroperasi. Kita lihat contoh NHS yang mengamalkan sistem, merupakan satu contoh sistem sosialis yang survive dalam environment sistem kapitalis. Tapi kita lihat di Malaysia, amat susah untuk kita implement sistem politik Islam, contoh dalam ruang lingkup politik Malaysia, politik demokrasi. Nampak kan kita susah untuk kita introduce sistem Islam dalam sistem yang saya call jahiliah atau bukan Islam di Malaysia. Sedangkan di UK boleh ada mixture of systems dan benda tu capable untuk berlaku. So apa yang menyebabkan di Malaysia susah nak berlaku dan UK benda tu possible? Soalan kepada siapa tadi? Pada siapa? Baik, saya harap panel semua dapat soalannya. Saya nak balik kepada soalan pertama tadi. Saya nak tanya kepada Ustaz Khairuddin, Dr. Khairuddin. Rasuah syurga, bagaimana Ustaz? Dan juga soalan kedua, berilmu ni orang agama sahaja kan? Nabi SAW ketika berada di Makkah Al-Mukarramah dalam usaha untuk mengajak masyarakat bersama dengan Nabi SAW. Ucapan Nabi ialah man yu'wini hatta uballigha risalati rabbi falahu jannah. Siapakah yang mahu berikan perlindungan kepada saya hinggalah saya boleh menyampaikan risalah Tuhan saya, maka baginya adalah syurga. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa sesiapa yang bersama dengan Nabi SAW menjaga Nabi untuk menyampaikan agama Allah, habuannya adalah syurga. Dan Nabi SAW menyebut dengan jelas habuannya adalah syurga. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebut, wa basyiril ladhina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hendaklah kamu berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh bahawa bagi mereka adalah syurga-syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Sebagai seorang Muslim, tidak ada satu motivator yang terbaik, motivasi yang terbaik bagi seorang Muslim melakukan apa sahaja kerja melainkan syurga Allah Ta'ala. Saya yakin
kehadiran Dr. Asri pada hari ini kerana mahukan syurga. Kehadiran Ustaz jalannya kerja kerana mahukan syurga. Kehadiran Tuhan mahukan syurga. Dan Tuhan yang datang pada hari ini dengan belanjakan duit kerana mahukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga saya daripada Malaysia datang semata-mata mahukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka motivasi syurga adalah motivasi global bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan amalan-amalan saleh. Maka seorang Muslim pada apa bidang dia berada, bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, di seorang pensyarah, di seorang ahli perniagaan, di seorang petani, di seorang pekebun, di pengayuh beca, tukang sapu sampah, juru cakap, apa saja motivasinya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seolah konteks pilihan raya, di mana kita mengajak manusia-manusia untuk bersama dalam pilihan raya dengan satu matlamat, nak pastikan bahawa negara diperintah menggunakan prinsip-prinsip Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tidakkah itu amalan saleh atau amalan paleh? Mana satu? Mengajak masyarakat untuk bersama memperjuangkan negara diperintah menggunakan Islam, amalan saleh ke amalan tidak saleh? Terus jawab. Amalan saleh ke tidak? Tak boleh jawab. Mengajak orang Islam bersama untuk memerintah Malaysia menggunakan prinsip Islam, amalan saleh ke amalan tidak saleh? Baik, kalau amalan saleh, Allah kata apa? Wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, wa amilus salih, dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka syurga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Isu UMNO ke siapa ke, saya tak pun suka sebut nama tuan. Apa orang nak cakap tu dia punya masalah. Tapi sebagai seorang mukmin, kita akan tetap bercakap menurut apa yang diajar oleh Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Itu prinsip. Tanpa kita berfikir apa orang nak cakap. Yang penting kita pegang prinsip Al-Quran. Cerita orang cakap ni macam cerita apa namanya, kisah yang masyhur lah. Panjang cerita tu kan. Tapi tinggal itu. Tak payah. Soalan kedua saya jawab. Apa yang tadi? Siapa kita yang apa? Al-Ulama. Adakah orang berilmu ni orang awal? Al-Ulama. Perkataan Al-Ulama dalam Al-Quran, kalau kita buka, cerita asalnya cerita orang yang berilmu tentang alam kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks pemerintahan, kenapa para alim ulama meletakkan syarat aulawiyah, bukan syarat sah, syarat aulawiyah, syarat keutamaan. Syarat keutamaan menjadi pemerintah orang yang ahlun lil ijtihad, orang yang berkeahlian untuk berijtihad, tidak menggunakan mustalah ulama. Ahlun lil ijtihad, orang yang berkemampuan untuk berijtihad. Makna berijtihad boleh memahami hukum-hukum Al-Quran dan juga hukum-hukum Nabi SAW dan perkara semasa. Kenapa? Kerana dalam kaedah pemerintahan, Al-Quran meletakkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini perlu dipraktikkan pada kehidupan semasa. Kehidupan masyarakat Bani Abbasiyah, zaman Abbasiyah mungkin beza zaman kita 2020. Mereka yang berada zaman Utsmaniyah mungkin tak sama zaman kita pada hari ini. Tetapi Al-Quran salihun likulli makanin wa zaman. Quran sesuai untuk semua masa, semua tempat. Kenapa? Kerana prinsip tadi. Maka untuk menterjemahkan prinsip tadi ke alam pemerintahan, ini memerlukan mereka yang pakar di bidang ijtihad. Maka sebab itulah menjadi syarat keutamaan, bukan syarat sah. Tak ada pun tak apa, boleh merujuk. Keutamaannya kepada orang yang mampu untuk melihat prinsip-prinsip. Dan apa yang kita sebut ini, bila kita kenakan, kita praktikkan pada alam semasa pada hari ini, betapa kementerian yang ada gagal untuk merujuk kepada prinsip-prinsip Al-Quran dalam banyak isu. Isu Kementerian Perumahan, isu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan dan pelbagai kementerian. Kegagalan untuk merujuk pada prinsip-prinsip Al-Quran
Itu mewajarkan kita melihat pula orang yang berijtihad, mampu berijtihad menjadi pemerintah. Adapun keilmuan yang lain itu adalah suatu yang perlu sebagai topak untuk pengurusan dunia. Tetapi yang asas kepada prinsip yang tidak semua orang ada ialah persoalan prinsip-prinsip Al-Quran, prinsip-prinsip hadis Nabi yang nak kita praktikkan pada kehidupan semasa pada hari ini. Baik, terima kasih. Sebab itulah syarat keutamaan. Terima kasih Ustaz. Saya nak terus kepada soalan daripada penanya pertama kepada Dr. Mazhar. Bebas, kenapa tidak menanyakan secara dalam dan kenapa perlu publicity luar? Terima kasih pengurusi. Ini yang saya sebut tentang bahayanya apabila agama digunakan untuk kita, tapi kaedah yang sama kita tak guna untuk orang lain. Saya tahu perkataan ini banyak. Saya sahabat nampak, saya tahu Fadil Dr. Karudin very open-minded. Tapi saya nak sebut sebagai kawan-kawan PAS. Apabila anda boleh mengkritik parti politik lain terbuka, bahkan kadang-kadang berlebihan, lebih pada yang patut pun, sehingga hidung dan dahi orang, rambut orang boleh teguk, gemuk dan kurus bini orang pun dipertikaikan. Tiba-tiba apabila kena giliran anda dikritik, anda kata tak patut, patutnya kritiklah, bagi tahu sendiri saya, jangan bagi tahu orang lain. Saya setuju. Inilah bahayanya kadang-kadang apabila saya selalu kata memisahkan agama daripada politik sesuatu yang salah, tapi mempergunakan agama untuk kepentingan politik diri atau kepartian tertentu lebih salah. Dan ini kita lihat apa yang berlaku di Barat, sehingga apabila berlakunya revolusi industri atau berkembangnya pemikiran sekularisme disebabkan kerana gereja mengambil kesempatan dan orang agama, orang politik mengambil kesempatan daripada gereja, sehingga akhirnya memandulkan umat semuanya di atas nama Tuhan. Siapa yang pergi di Oxford tahu berapa ramai yang dibakar hidup-hidup kerana politik, tapi guna nama Tuhan. Barat berjaya kerana telah menghidupkan sekularisme di Barat yang menyahkan salah guna itu, walaupun akhirnya memberikan kesan negatif yang lain. Malang sekali sekularisme itu apabila dibawa ke dunia Islam, dia tidak dibawa dengan acuan Barat. Dia dilaksanakan secara paksa. Kamal Atatürk kerana kecewa dengan sikap autokrasi yang berlebihan Sultan Turki ketika itu, buang di samping niat jahat dia. Dunia Islam sokong sebab mereka rasa memang patut diberi kuasa pada parlimen. Kenapa khalifah begitu berkuasa, sehingga sananya dia punya apa nama crown dia ni sampai berapa puluh juta. Kalau dia nak kahwin 4, yang keempat tu ulama akan fatwa sebagai jariah. Nak kahwin 5, pasal bini dah 4. Akhirnya rakyat menyokong Kamal Atatürk. Dia tak boleh menang Kamal Atatürk kalau dia seorang-seorang, mendapat sokongan rakyat. Tapi kecewa Kamal Atatürk yang datang tu laksanakan kekejaman, kononnya di atas nama demokrasi dan sekular. Orang kecewa. Oleh kerana kecewa demi kecewa, orang nak sokong Islam. Sebab tu walaupun Iran tu Syiah, ramai orang sokong masa peringkat awal. Kena harapkan kerajaan Islam yang adil dan memberikan hak kepada rakyat muncul. Tiba-tiba bila muncul golongan agama, mereka pula yang mengambil tempat. Mereka tak boleh dikritik. Baik Ustaz, saya nak tanya, adakah dengan nasihat Ustaz kepada UMNO secara terbuka, kepada PAS secara terbuka, berkesan ataupun Ustaz saja semakin popular? Saya tak tahu. Tapi saya rasa banyak pandangan saya kepada PAS menyebabkan PAS juga respon kepada isu-isu itu, dan banyak saya juga pandangan kepada UMNO menyebabkan UMNO merespon kepada isu-isu itu. Dan ada perkara yang Perdana Menteri tarik juga, berapa seperti zaman Pak Alah tarik, dan berapa banyak isu yang dilontarkan yang dibantah akhirnya juga diubah kerana kritikan. Dan kita kena tahu, saya agak pelik apabila
biasanya pelajar universiti pada zaman ini lebih terbuka. 60% daripada pelajar ni berada pendirian atas pagar dalam menentukan siapakah yang akan mereka undi, kerana mereka lebih melihat kepada perkembangan semasa. Tapi jika ada orang fanatik kepartian menguasai pemikiran pelajar daripada mana arah sekalipun, saya rasa ia akan hanya memunculkan, kita akan menjatuhkan satu rejim, akan memunculkan rejim yang baru. Baik Ustaz, terima kasih. Saya nak, sebelum Ustaz, saya nak Terutama Dr. Asri punya jawapan. baik Ustaz, 2 minit saja Ustaz. Tidak adil Dr. Asri. Baik, untuk soalan sejauh mana kesan pandangan Dr. Asri terhadap PAS atau UMNO, saya cakap bagi PAS. Dr. Asri adalah antara orang yang disayangi oleh Tuan Guru Ni Abdul Aziz dan disayangi juga oleh Tuan Guru Haji Abdul Aziz Awang, dan juga disukai oleh kedua dan ulama PAS Ustaz Harun Taib. Kenapa? Kerana PAS sentiasa terbuka untuk menerima kritikan. Mengkritiklah, kamu di luar parti, kritiklah. Dia akan memberi kebaikan kepada parti. Dan saya juga dengan Dr. Asri, antara orang yang bangkang, yang awal membangkang Dr. Asri dalam isu berkaitan intifan khalwat sampai keras hati saya sedang. Tetapi tidak mencalahkan hubungan persahabatan antara saya dengan Dr. Asri sampai hari ini. Kami terbuka. Dan Dr. Asri juga orang yang hubungan yang rapat dengan banyak pimpinan UMNO, seperti mana Najib Tun Razak, Osman sendiri. Dan Dr. Asri juga ada hubungan yang baik dengan Ketua Pemuda PAS, Ustaz Azudin Tantan. Dan rasa bagi saya inilah seorang yang kita perlukan, memberikan pandangan sebagai orang luar. Apa sahaja pandangan yang boleh, bukan bererti semua pandangan yang betul. Tapi Dr. Asri jemput dalam isu ketika mana perasmian pelancaran hari ulang tahun hudud di Kelantan. Dr. Asri dijemput dan memberikan pandangan yang sangat kontroversi di Kelantan. Seminggu kemudian dijemput pula untuk 60 tahun, sambutan 60 tahun PAS di Pulau Pinang, juga memberikan pandangan kontroversi. Dia masa lagi dijemput dalam program-program. Baik, Dr. Khairuddin. Kalau ada 10 lagi orang yang beri komen sebagaimana Dr. Asri, adakah PAS bersedia? Ya, tidak ada masalah. Islam membenarkan perbezaan pandangan. Kata Umar bin Khattab, la khaira fikum illa taquluha wa la khaira fina illa nasma'ha. Tidak ada kebaikan kepada kami, kepada kamu, jika kamu tidak menyatakannya, dan tidak ada kebaikan kepada kami kalau kami enggak mendengar. Ini prinsip yang diajar oleh Islam. Baik, terima kasih kepada Dr. Khairuddin. Saya nak teruskan soalan sebentar tadi daripada saudara Alwi. Di sini sistem sosialis masih lagi berlangsung, walaupun dia bukanlah sebuah negara sosialis. Di Malaysia adakah kita perlu kepada sistem Islam sahaja? Saya nak buka kepada Ustaz Jalani dan juga Prof. Ahmad Adam terlebih dahulu, jika mahu boleh respon. Terima kasih. Yang sebenarnya apa yang disebutkan oleh Dr. Asri, memberikan kebebasan untuk bersuara, itu adalah amalan demokrasi. Dan amalan demokrasi itu bukan monopoli barat. Kemudian bila kita mengatakan adanya sistem kebajikan, welfare state, tidak semestinya sosialis. The liberal state juga menekankan welfare, kebajikan rakyatnya. Nah, bagi saya, ini berarti kita perlukan kumpulan-kumpulan yang bebas bersuara, asal tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang. Di Malaysia, keterbelakangan budaya politik kita ialah karena tidak ada kebebasan bersuara. Kita mula dengan media. Pengaruh media itu sangat besar. Baik media cap, surat kabar misalnya, maupun media elektronik. Sekarang yang mempengaruhi golongan middle class, kelas menengah di Malaysia adalah media elektronik. Kalau misalnya orang kampung mendapat exposure kepada media elektronik ini, pemikiran mereka juga beransur-ansur akan berubah. Artinya ada kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk menangkis. Sebab itu saya katakan tadi,
kita mencari kebenaran. Dan manusia itu akan berfikir mana yang benar kalau ada alternatif. Kalau tidak ada alternatif, semata-mata propaganda yang disuapkan, maka orang jadi jumud atau kolot atau tidak cerdik. Dipikir sistem itu saja yang baik. Kita membentuk barat dengan sistem imperialis dan sebagainya. Tetapi dari segi amalinya, saya kutip apa yang diluahkan oleh Ustaz Hasan Saleh dari UKM satu waktu. Bila dia melihat sistem kebajikan di Belanda itu, orang tua-tua dijaga, bahkan anjing juga diberikan allowance untuk jaga. Inilah sistem Islam. Sistem jalan rayanya bagus, tidak ada korupsi. Inilah sistem Islam. Jadi yang penting, kita Malaysia menghadapi masalah besar, yaitu kita masyarakat majmuk. Kita tidak boleh berbicara Islam saja. Kita harus fikir dalam konteks masyarakat majmuk. Bila PAS berkata sesuatu, Karpal respons, Lim Kee Siang respons. Jadi bagaimana caranya kita untuk, kata orang Indonesia, mengamankan controversial criticism ini, ya? Barangkali umat Islam di Malaysia itu perlu menampilkan contoh, seperti orang Barat menampilkan contoh negara kebajikan tadi, menolong orang yang betul-betul miskin, dan mereka akan menghormati, dan mereka akan lebih mengerti tentang syariat Islam. Kalau kita amalkan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, nah ini tidak berlaku lagi. Kita banyak retorik, ya. Saya tidak menampati. Kalau orang itu tulus, ikhlas, dan saya anggap orang Melayu, orang politik yang bagi saya tidak tahu banyak, Ustaz Aziz. Contohnya kalau semua menteri besar seperti Ustaz Aziz, Malaysia selamat. Terima kasih. Baik, Ustaz Jalani nak respon pada soalan atau nak komen tambahan? Okey, baik, silakan Ustaz. Sebab itu sewaktu di Sheffield pun kita menyebut, apabila kita menyebut sistem kapitalis ataupun sosialis, jadi bagaimana kita define istilah tersebut? Sebabnya ialah ada sebahagian apa yang kita namakan sebagai sistem kapitalisme, sosialisme sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam, ataupun kita melihat kepada aspek yang bagaimana. Contoh di Turki, jika saudara masih ingat pada zaman Profesor yang sebelum ini, dia telah mengisytiharkan tentang perlunya melaksanakan undang-undang syariah. Kemudian telah digulingkan. Sekarang ini timbul parti yang dipimpin oleh Erdogan dan sebagainya telah menyatakan bahawa kami ialah pendukung fahaman sekularisme. Tapi sekularisme yang bagaimana? Kerana tekanan yang ada di Turki menyebabkan pemimpin yang ada pada hari ini menyatakan bahawa mereka mendukung isu tersebut. Jadi apa yang mereka sokong? Mereka menyatakan bahawa dengan pahaman sekularisme memisahkan antara agama dengan dunia, antara agama dengan politik, menyebabkan ahli politik tidak boleh interfere soal agama, tidak boleh interfere soal tudung dan sebagainya. Itu cara pendekatan, approach yang dipakai oleh pemimpin Turki yang ada pada hari ini untuk berhadapan dengan tekanan yang ada di Turki. Sebab itu kita sekarang ini soalnya sekarang ialah bagaimana kita menggunakan istilah yang ada untuk kepentingan Islam. Saya pernah menyampaikan ceramah di hadapan para hakim. Seorang hakim Mahkamah Session berjumpa dengan saya, mengatakan tidak berpuas hati dengan undang-undang yang ada. Kerana dengan undang-undang dengan kesalahan yang disebut sebagai rokok di bawah umur 16 tahun menyebabkan si lelaki dihukum, si perempuan tidak dihukum. Sedangkan fakta kes menunjukkan bahawa perempuan itu yang trigger kes tersebut, yang provoke lelaki tersebut untuk melakukan perkara yang terkutuk seperti itu. Ini menunjukkan bahawa undang-undang sivil yang ada tidak adil kepada pihak si lelaki. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana ada ketikanya kita perlu tahu menggunakan isu yang ada, istilah yang ada, suasana yang ada, channelkan kepada kepentingan Islam. Walaupun pada suatu masa dahulu ianya diperlihatkan sebagai bertentangan dengan Islam, tapi jika kita tahu caranya, kita boleh channelkan ke arah mengunjungkan Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Saya nak tanya, ada soalan bertulis kan? Ya, silakan. Nak bacakan ke nak bawa ke sini?
hadirin sendiri ada soalan-soalan? Okey, hold dulu nak supi je. Baiklah, saya rasa saya nak buka kepada hadirin lah. Okey, banyak sangat. Baik, saya minta yang bagi hijau tolong nama, universiti dan soalannya. Sebab yang angkat tangan dulu tadi, minta maaf tadi. Baik, saya nak Ustaz jawab dulu kepada Ustaz dalam masa limit dulu Ustaz. Baik, yang disebut sebagai artikel 1211A ialah pengasingan kuasa bidang kuasa eksekutif eksklusif di antara Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Kenapa saya melihat artikel tersebut akan memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada Mahkamah Syariah? Sebabnya kita mesti ingat, sebelum wujudnya artikel 121A, banyak berlaku perintah mandamus daripada Mahkamah Sivil kepada Mahkamah Syariah. Perintah mandamus ialah campur tangan pentadbiran akibat daripada perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, menyebabkan Mahkamah Sivil memerintahkan Mahkamah Syariah untuk melakukan satu perkara yang lain, ataupun mengeluarkan perintah lain untuk menghalang pelaksanaan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Jadi apa yang kita boleh buat jikalau Mahkamah Syariah keluarkan perintah, contohnya untuk hak jaga tanah, tiba-tiba Mahkamah Sivil membatalkan campur tangan. Ini menunjukkan bahawa dia merendahkan keputusan Mahkamah Syariah yang mengeluarkan perintah berdasarkan undang-undang syariah, ataupun memerintahkan tentang pembayaran nafkah. Di Malaysia sekarang ni apa yang berlaku ialah, walaupun tidak ada interference sekarang ini kerana wujudnya artikel 1211A, dan Mahkamah Syariah boleh mengeluarkan perintah untuk membayar nafkah, tetapi peguam tahu bagaimana cara untuk melarikan diri daripada perintah tersebut. Kerana di Malaysia perintah dikeluarkan hanya untuk negeri tersebut dan tak boleh dikuatkuasakan di negeri lain. Contohnya perintah Mahkamah Syariah Pulau Pinang tak boleh dikuatkuasakan di negeri Kedah. Sebab itu bagi lelaki yang bekerja di Pulau Pinang dan boleh duduk di Sungai Petani dan di sempadan tu, dengan senang sahaja dia boleh melarikan diri daripada bendik mahkamah. Sebab itu kita akan mengatakan bahawa sekarang ini apa yang patut dilakukan ialah memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah supaya tidak terbatas kepada kuasa negeri. Tetapi kita bermasalah dengan kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, faham? Baik. Maka apa yang kita boleh buat untuk memperkasakan undang-undang syariah? Ya, seperti mana yang saya sebut pada sebelah petang tadi, apa yang boleh kita lakukan ialah memberi lebih bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah, jangan setakat 356. Okey. Kemudian soal sebat. Sekarang ini sebat dilakukan oleh pihak penjara. Sebat yang dilakukan oleh pihak penjara tidak menepati apa yang dikehendaki oleh syariah. Sebab dalam syariah sebat bukan macam yang ada sekarang. Yang ada sekarang, rotan yang ada itu direndamkan dengan minyak dan dirotan kepada punggung si pesalah, menyebabkan kulit tercabut daripada daging. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab itu saya suka mengatakan bahawa jikalau kita ada peluang, kita dedahkan banyak faktor perkara yang ada dalam undang-undang sivil yang sebenarnya tidak berperi kemanusiaan, sangat zalim.
hari ini manusia mengatakan undang-undang syariah yang zalim. Sedangkan sebenarnya yang zalim yang tidak adil ialah man-made law, qanun wada'i, undang-undang ciptaan manusia, bukanlah undang-undang ciptaan Tuhan. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Fattakullah mastata'tum. Kita buat setakat mana yang kita mampu untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana kita bincang dengan Ustaz tadi, tak boleh buat 10, buat 5 Ustaz. Betul tak? Tak boleh buat 5, buat 4, buat 3. Jangan tak buat langsung. Yang paling penting, jangan menentang pelaksanaan undang-undang Islam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Saya minta daripada kelompok tengah soalan. Silakan baju merah, nama dan universiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musa Syarif daripada London, tak ada universiti. Saya ada soalan kepada Dr. Asri. Kita dah merdeka 55 tahun, lebih kurang 50 tahun. Dan sekarang ni tiba-tiba muncul isu masalah murtad kan. Dan saya tanya pandangan Ustaz lah, pandangan Dr. Asri mengenai penggunaan, kita menggunakan perlembagaan yang ada untuk menangkap sesiapa saja yang cuba memurtadkan orang-orang Islam kan. Adakah itu satu keperluan ke ataupun patutnya kita guna approach yang lain ke? Sebab kalau dah lama merdeka, tak sepatutnya lah kot masalah murtad tiba-tiba menjadi masalah yang memuncak sekarang ni kan. Jadi apa pandangan Dr. Asri mengenai perkara ini? Terima kasih. Baik, silakan Dr. Asri. Terima kasih. Sebelum saya jawab tu, saya tengok ramai orang tulis soalan. Saya ingat dalam negara yang diberi kebebasan bersuara ni, cuma belajar tanya terus. Saya pergi banyak. Dulu orang Melayu pun cukup malas nak tanya, cukup takut. Kalau orang suruh tanya, semua tunduk kan? Jadi jangan. Jadi pengurusi sekejap dia kata guna kertas, betul kertas dia ambil, dia guna tak pakai, dia tahu. Jadi undang-undang jadi cacang terbang tu suruh jalan jaya kat Malaysia. Ini saya balik dia. So jadi saya tengok tanya. Bangun perempuan pun boleh tanya. Ini suara boleh tanya lawan. Okey. Balik pada isu murtad. Ini sesuatu yang sangat apa? Sangat mendukacitakan. 50 tahun lebih kita merdeka. Dan kita tahu bahawasanya ada peningkatan dalam Malaysia adalah negara yang paling banyak sekali badan-badan Islam dia. Tak ada dalam dunia ini mufti sampai 14 melainkan Malaysia. Saudi 1, Mesir 1. Dan hebatnya kita, macam saya dah sebut, raja ada berapa puluh kat dunia ni, 20, saya ingat kan 18 ke 9 ada kat Malaysia. Itu kehebatan. Saudi yang kaya pun tak nak bela seorang je. Kita bela 9, kita lebih hebat. Dari sudut apa pun kita hebat. Balik kepada masalah murtad tadi. Kita ada jabatan agama 14 negeri, mufti 14 negeri. Setiap negeri itu ada lagi projek-projek majlis agama. Kita ada lagi macam-macam badan. Dan kita ada zakat di 14 negeri. Saya ingat kalau dihimpunkan semua zakat itu, mungkin satu tahun kita ada 700 juta. Kalau nak dakwah satu projek, satu bukan Muslim nak disampaikan Islam, kita bagi you ambil 5,000, you Islamkan si toki kedai tu. Saya ingat ramai lah toki kedai yang bukan Muslim dapat sampai Muslim Islam. Kita bagi gerak semua. Zakat hebat, kereta pengarah zakat pun hebat. Tapi tiba-tiba cerita orang Islam minta duit dari gereja. Pada tak cukup pakai. Inilah keistimewaan kita. Kita minta duit. Tu tak cerita lagi ada orang besar yang guna duit zakat untuk apa-apa lagi kan. Kita minta duit ke gereja. Kemudian kita